Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada simulasi pengajaran minggu yang ke-9. Okey, hari ini kita akan pergi kepada bab 5, masih lagi dalam bab 5 iaitu Kesultanan Melayu Melaka tingkatan 2. Dan hari ini saya memberikan perhatian kepada sistem pentadbiran dan sistem perundangan. Jom kita ke slide yang pertama. Okey, ini adalah gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah menunjukkan hierarki dalam kehidupan manusia, ya. Hierarki dalam kehidupan manusia yang sememangnya biasa, yang ditempuhi oleh pelbagai orang. Setiap organisasi, setiap masyarakat, sekecil-kecil organisasi seperti keluarga pun mempunyai hierarkinya tersendiri. Okey, apakah pendapat anda tentang gambar di atas? Ya, anda boleh komen di sini. Kita ambil contoh keluarga tadi. Keluarga tadi adalah organisasi yang paling, yang paling kecil, ya, yang paling kecil, di mana ketua di atas, pengikut di bawah. Itu biasa dalam hierarki. Tapi kalau kita ambil konteks family ni biasanya kita akan letakkan ayah, dan anda sebagai anak yang paling bongsu ataupun anak-anak biasanya akan diletakkan di strata yang paling bawah. Okey, bagi gambar yang seterusnya adalah gambar yang menunjukkan bagaimana undang-undang dijalankan pada zaman moden. Sekarang kita ada tukul, kita ada buku dekat sini, ya, menjatuhkan hukum. Tukul yang menjatuhkan hukum dan ada lambang, ada dacing di sebelahnya. Okey, soalan dia adalah, adakah undang-undang sangat penting dalam kehidupan kita seharian? Kalau jawapan bagi saya, sangat penting. Kerana kalau dalam sains politik itu, kalau undang-undang tidak diaplikasikan kepada masyarakat, masyarakat itu akan menjadi huru-hara. Ya, huru-hara. Banyak contoh sudah di dunia. Okey? Itu contoh dia. Undang-undang mesti ada untuk mengawal penduduk ataupun komuniti ataupun masyarakat. Okey? Kita pergi kepada sistem pentadbiran, ya. Sultan berada di puncak sistem pemerintahan dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Sultan melantik pembesar untuk membantunya dalam pentadbiran. Okey, terdapat beberapa sistem yang digunakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Antaranya nanti kita akan tengok. Okey, di mana sultan pada masa Kesultanan Melayu Melaka adalah berada di paling atas sekali, di top level. Okey, berada di puncak sistem pentadbiran. Tiada lagi entiti ataupun orang yang lebih besar daripada sultan ketika itu. Okey, itu jelas. Okey, kita pergi kepada sistem yang pertama, iaitu sistem pembesar empat lipatan. Okey, di mana sultan pada masa itu dibantu oleh pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar ke-16 dan pembesar ke-32. Okey, pembesar ini merupakan pentadbir kerajaan pada peringkat pusat, peringkat jajahan, daerah, mukim dan kampung. Okey, di mana pembesar-pembesar yang dilantik oleh sultan tadi adalah bertindak sebagai pembantu kepada sultan untuk melicinkan pentadbiran. Oleh kerana tanah jajahan Melaka pada ketika itu adalah sangat besar. Jadi tidak boleh sultan secara seorang dirinya untuk mentadbir kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ketika itu. Dan seterusnya kita lihat rajah ini, di mana sultan berada di hierarki yang paling atas dan dibantu oleh pembesar berempat. Kemudian di bawah pembesar berempat, pembesar berlapan. Di bawah lagi ada pembesar 16 dan paling bawah adalah pembesar 32. Kenapa kenapa kerajaan Melayu Melaka pada masa itu, Kesultanan Melayu Melaka, memerlukan
orang yang banyak, pembesar yang banyak untuk membantu sultan yang berada di atas. Okey, sebabnya adalah yang pertama, keluasan jajahan Kesultanan Melayu Melaka ketika itu sangatlah besar. Okey, kalau kita nak melakukan pentadbiran secara yang lebih efisien, secara yang lebih baik, secara yang lebih lancar, kita perlu bagi tugas. Ya, kita perlu bagi tugas dan pentadbiran itu akan berjalan sebaik mungkin. Okey, mari pula kita tengok apa tugas pembesar. Okey, tugas pembesar adalah yang pertama menjaga keamanan. Okey, yang kedua mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah. Okey, membekalkan tenaga tentera ketika perang dan terakhir menyediakan tenaga buruh melalui sistem kerah. Ini adalah contoh tugas utama pembesar. Selain tugas-tugas yang lain, ini adalah tugas yang diwajibkan oleh sultan kepada pembesar untuk menjalankan pentadbiran itu dengan lebih baik. Okey, sepertinya menjaga keamanan kawasan tersebut dan mengutip cukai dan sebagainya. Selain daripada itu, pembesar juga mengurniakan setiap daripada pembesar ini tempat khas untuk ditadbir. Ya, kalau zaman sekarang dia lebih kalau dunia moden, kita memberikan tempat ataupun daerah ataupun bahagian kepada yang berhormat, yang dilantik melalui pilihan raya, dan mereka hanya berkuasa di situ sahaja. Kalau mereka banyak sangat tempat untuk dijaga, tidak efisien. Ya. Okey, mari kita tengok. Kawasan yang dikurniakan kepada pembesar berempat ini dikenali sebagai kawasan pegangan. Okey, kawasan pembesar jajahan dan daerah pula dikenali sebagai kawasan pemakanan. Dan pembesar dibenarkan untuk mengutip cukai di kawasannya dan menyerah kepada pemerintah di atas secara upti. Okey. Kita tengok perbezaan antara ini ya. Kawasan yang dikurniakan kepada pembesar berempat tadi adalah dikenali sebagai pegangan. Berempat. Di bawah sultan ada pembesar berempat. Dan mereka memegang kawasan yang dipanggil sebagai pegangan. Okey. Selepas itu pula, pembesar yang lain di bawah ini, mereka diberikan tanah ataupun tempat untuk ditadbir sebagai kawasan pemakanan. Mari kita lihat apakah peranan pembesar berempat. Okey. Yang pertama sekali, sultan memilih pembesar berempat ini dan menamakan mereka dengan gelaran. Okey, gelaran jawatan yang pertama adalah bendahara. Jawatan yang kedua adalah penghulu bendahari. Yang ketiga temenggung dan yang terakhir laksmana. Melalui bendahara ini, beliau adalah bendahara berfungsi sebagai penasihat raja. Kalau sultan itu tidak ada, sultan pergi ke negara seberang ke ataupun ada tugas diplomatik seperti mana minggu lepas tugas-tugas sultan, bendahara akan menjadi pemangku sultan pada ketika itu. Pada masa sultan itu tidak ada. Antara lain Menteri Utama Peringkat Pusat, beliau juga adalah Ketua Turus Angkatan Perang. Bagaimana pula dengan penghulu bendahari, nama pun bendahari. Dia adalah Menteri Kewangan kalau sekarang, pemungut hasil ataupun upti, ketua segala bendahari, maknanya ada bendahari lagi di bawah. Ketua Urus Setia Istana dan Ketua Syah Bandar. Itu tugas penghulu bendahari. Bagaimana pula dengan temenggung? Temenggung adalah Ketua Polis dan Penjara. Penguasa bandar dan Kota Melaka, pegawai protokol istana dan hakim di darat. Bagaimana pula dengan Laksmana? Tugas Laksmana adalah menjaga laut. Menjaga laut, Ketua Angkatan Laut semestinya, pengawal pribadi raja, Ketua Duta, Ketua Utusan Keluar Negara dan hakim di laut. Kalau temenggung tadi hakim di darat, dia adalah hakim di laut. Pentadbiran sistem pembesar empat lipatan yang mantap telah membawa keamanan
dan kemakmuran kepada Kesultanan Melayu Melaka ketika itu. Okey, corak pentadbiran Melaka ini kemudiannya diwarisi oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Kita mengambil inspirasi daripada Wak Ima. Sekarang pun kita mewarisi sistem pentadbiran yang dibuat oleh Melaka ketika itu, dan kita juga patut berbangga dengan sistem ini kerana ianya stabil, ianya stabil dan dimantapkan dan ditambah baik, dan kita pun merasai nikmat stabilnya kerajaan pada masa kini berdasarkan apa yang kita belajar daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jom banding antara sistem serah dan kerah tadi. Tadi ada disebutkan sistem serah, di mana sistem serah ini adalah pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang dibuat oleh rakyat di bawah kepada pemerintah. Itu maknanya perlakuan tersebut, pemberian tersebut adalah balasan kepada pembesar yang menyediakan tanah untuk rakyat bercucuk tanam. Okey, bagaimana kalau sistem kerah pula? Sistem kerah adalah suatu pekerjaan yang dibuat tanpa upah. Contohnya nak jadi tentera, nak bina istana, nak bina kubu, nak bina saliran, jalan dan sebagainya. Ketika itu tidak ada gaji yang akan diberikan, tapi atas dasar taat setia kepada Sultan, rakyat rela hati untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mari kita tengok pada bahagian yang kedua, iaitu sistem perundangan. Sistem perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka telah memperkenalkan sistem perundangan yang mantap. Hal ini telah melonjakkan Kesultanan Melayu Melaka ke arah kegemilangan. Undang-undang tersohor Kesultanan ini adalah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Mari kita tengok bagaimana dengan Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mula ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, dan undang-undang ini disusun semula secara lebih teratur apabila pemerintahan Sultan Mahmud Shah berlangsung. Apa isi kandungan Hukum Kanun Melaka ini? Yang pertama adalah undang-undang ini mengandungi 44 pasal yang berkaitan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan pembesar. Yang kedua adalah hukum Islam juga terdapat dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan jenayah, urus jual beli dan kekeluargaan. Hukum Kanun Melaka ini dapat mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Jenayah di dalam negeri Melaka dapat dikawal dan dengan baik dan secara terurus. Itu Hukum Kanun Melaka. Undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah, bertujuan untuk menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Undang-undang yang mengandungi 25 pasal ini menerangkan peraturan di laut, tertib berniaga dan tata cara berjual beli. Kandungan juga berkaitan tanggungjawab nahoda, anak kapal, kiwi dan syah bandar. Undang-undang ini menyebabkan aktiviti perdagangan berjalan dengan lancar dan adil. Keadaan ini memberikan keyakinan pada para pedagang. Undang-undang yang ketiga adalah Undang-Undang Adat, di mana Kesultanan Melayu Melaka menggunakan adat Temenggung berbanding adat Pepatih. Bagaimana dengan isi kandungan adat Temenggung? Jom kita tengok. Okey, adat Temenggung diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan berkaitan sistem pemerintahan, pewarisan tahta, perkahwinan, pewarisan harta dan perundangan. Berkaitan juga sistem penggantian sultan, iaitu tahta kerajaan diwarisi oleh anak lelaki yang sulung. Selain daripada itu, adat Temenggung juga mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Kuasa tertinggi terletak di tangan sultan ataupun raja. Dalam adat ini juga membolehkan sistem pewarisan tahta
berlaku secara teratur. Kita tengok adat Temenggung, apabila mereka nak mewariskan tahta tampuk kerajaan, kebiasaannya sultan yang ada akan memilih anaknya yang paling tua ataupun sulung untuk dijadikan pewaris tahta. Kesimpulannya, kepimpinan raja yang berwibawa, sistem pemerintahan yang mantap dan kesungguhan melaksanakan sistem undang-undang telah membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini mewujudkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat. Sewajarnya setiap rakyat Malaysia mematuhi dan mendaulatkan undang-undang demi keamanan dan kesejahteraan negara. Seterusnya pula adalah berkenaan tentang pentaksiran pada hari ini akan dijalankan dalam GemiLab. GemiLab ini adalah satu laman tersawang yang membolehkan kita membuat satu permainan pelajaran, dan permainan pelajaran ini kita akan share kepada anda. Kita akan share kepada anda dan anda buat latihan dalam permainan tersebut. Letakkan nama kepada link terus tadi yang cikgu share dalam grup. Gunakan nama sebenar dan continue. Kamu akan masuk terus ke dalam game. Okey, dan ini adalah contoh soalan. Apabila anda dapat di checkpoint yang berwarna kuning, kotak warna kuning, tolong berhenti dan jawab soalan. Jika anda tidak menjawab soalan dengan betul, peserta ini akan menjadi sangat lemah dan tidak dapat meneruskan perlumbaan. Dan apabila ini contoh soalannya dan anda dapat markah yang paling tinggi, anda akan menang. Bagi pentaksiran yang kedua pula merupakan bentuk soalan esei, di mana soalannya adalah pelaksanaan undang-undang dapat menjamin kemajuan dan kemakmuran sebuah negara. Jadi bincangkan mengapakah pelaksanaan undang-undang dapat menjamin kemajuan dan kemakmuran sebuah negara seperti kegemilangan yang dikecapi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Setakat ini sahaja kelas saya pada hari ini. Semoga anda dapat input ataupun ilmu baru pada hari ini berdasarkan video yang saya persembahkan kepada anda. Terima kasih.